Sajak sahabat. Sahabat, engkau sudah kuanggap seperti keluarga. Walau berbeza agama, bangsa dan budaya, engkau sabar melayan kerenahku. Tanpa mengeluh mahupun merungut, sahabat, dirimu sentiasa ku percayai. Tidak mungkir apabila berjanji. Sentiasa setia bersama-sama, jelas terbukti ketulusan hatimu. Sahabat, hidupmu tidak berkira denganku. Walau kita berbeza darjat dan agama, tidak mengenal miskin dan kaya, dirimu menerimaku seadanya. Sahabat, sifat terpujimu sungguh bermakna. Antara kita terhindar konflik, buat diriku gembira dan bahagia. Engkau dan aku saling memahami. Itulah tanda sahabat sejati. Nukilan Fatihah Abdul Manaf. Didik TV KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton Didik TV KPM. Apa khabar semuanya? Seperti biasa, anda bersama dengan saya Syafiqah Hanafiah dalam slot menengah rendah pada hari ini. Menariknya, kita nak belajar tentang apa hari ini? Iaitu tentang topik kita konflik persahabatan dengan mata pelajaran kita Pendidikan Moral Tingkatan 3. Dan pastinya ada guru yang akan mengajar kita. Siapakah beliau? Jom kita saksikan dahulu profil guru. Baik, bersama dengan kita pada saat ini di studio Didik TV KPM, cikgu kita, Cikgu Ahmad Hawari Hasine daripada SMK Methodist ACS Sungai Siput Utara Perak. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Cikgu, apa khabar cikgu? Khabar baik, alhamdulillah. Nampak sihat. Nampak sihat, alhamdulillah. Nampak bukan sihat saja cikgu, tapi bersemangat untuk berkongsi pada hari ini. Dan tidak lupa kepada guru juru bahasa isyarat kita, Cikgu Nur Rasmawati Maddin daripada SMK Sultan Abdul Samad Kelang, Selangor. Apa khabar cikgu? Baik, terima kasih cikgu kerana bersama dengan kami. Dan cikgu Hawari, pastinya bukan kita berdua sahaja di studio, bahkan kita ada murid-murid kita yang mungkin cikgu boleh perkenalkan mereka. Dipersilakan. Boleh, terima kasih Cik Syafiqah. Cantik hari ini Cik Syafiqah. Terima kasih cikgu. Terima kasih. Okey, bersama kita dalam talian pada hari ini ada 4 orang murid, di mana yang di situ yang pertama adalah Chia. Chia, hai. Hai Chia. Hai cikgu. Hai Chia. Okey, good. Dan di sebelahnya ada Divya. Hai Divya. Hai Divya. Hai Divya. Hai Divya. Hai sir. Okey, good. Dan di bawahnya ada Tiff. Hai Tiff. Hai cikgu. Good, Tiff. Dan seorang lagi adalah Pawani. Pawani. Hai sir. Hai. Good. Dan mereka semua adalah murid saya di tingkatan 3 di kelas 3 PISH. Baik, itu dia murid-murid kita dalam talian daripada SMK Methodist ACS Sungai Siput Utara Perak juga cikgu ya? Ya, betul. Okey. Cikgu, tadi saya dengar sajak cikgu cukup sedap, cukup hebat, subhanallah. Jadi cikgu, apa kaitannya dengan topik kita pada hari ini? Okey, sajak itu bukan sekadar sajak. Kita memerlukan penjiwaan dan penghayatan. Apa yang saya sampaikan tadi sebenarnya terdapat satu perkataan yang tersembunyi dalam sajak tersebut, iaitu tentang konflik. Di mana sekiranya konflik ini diurus dengan baik, kebahagiaan, keamanan, kemakmuran dalam hidup akan dapat dicapai, Syafiqah. Itulah yang saya harapkan daripada
murid-murid yang berada dalam talian juga yang berada di rumah supaya dapat menghayati apa yang ingin saya sampaikan sebenarnya. Baik, oleh itu adik-adik, murid-murid semuanya kita tak sabar nak mendengarkan apa perkongsian yang bakal dikongsikan oleh guru kita. Jadi Cikgu Hawari, saya serahkan kelas pada hari ini. Ya, terima kasih Syafiqah. Saya harap murid-murid semua sudah bersedia dengan cikgu pada hari ini. Pada hari ini, seperti biasa, saya ucapkan terima kasih kepada semua yang berada dengan cikgu dalam talian juga yang berada di rumah. Kita akan belajar mengenai konflik dalam adab persahabatan. Okey, pada hari ini, cikgu ingin menerangkan tentang maksud konflik dahulu. Okey, konflik ini mengikut Kamus Dewan dan juga melalui Persuratan Melayu yang kita tahu ialah perselisihan atau pertentangan dari antara individu atau kumpulan berkaitan dengan idea, kepentingan, keperluan, kehendak dan juga matlamat. Konflik ini boleh berlaku dalam pelbagai situasi, sama ada melalui pertuturan atau perlakuan. Sekiranya ia tidak dibendung dengan baik, dia boleh membawa satu kemalangan dalam jiwa kita sebenarnya. Untuk pengetahuan anda semua, apa yang ingin cikgu ingin jelaskan pada hari ini kepada anda ialah kepada murid-murid yang berada dengan cikgu dalam talian juga yang berada di rumah, sahabat, orang yang paling rapat dengan kita selain daripada anggota keluarga kita. Ingat, mereka ini akan menjadi seorang pendengar, rakan kita ketika susah dan senang. Dan mereka sentiasa bersama kita, di samping kita suka dan duka. Itulah namanya sahabat. Ketika kita sedang berduka, kita boleh berkomunikasi dengan sahabat kita untuk berkongsi apa yang kita rasa dari segi emosi maupun fizikal. Murid-murid yang berada dalam talian juga yang berada di rumah, konflik persahabatan, perselisihan antara seorang sahabat dengan sahabat yang lain perlu diselesaikan dengan segera. Kerana konflik yang berlaku antara kita ini, jikalau tidak diselesaikan dengan baik, maka akan wujudnya pihak ketiga yang mengerukkan lagi keadaan. Sangat bahaya. Oleh itu, penyelesaian konflik itu perlu disegerakan. Jangan ditangguh. Kerana ia boleh memberikan kesan kepada jiwa kita yang akhirnya akan menjurus kita kepada kemurungan, menyendiri tanpa berkongsi apa yang kita hadapi maupun dengan sahabat kita. Oleh yang demikian, ingin cikgu jelaskan di sini bahawa konflik yang berlaku, Syafiqah, dalam persahabatan, kita perlu lakukan satu perundingan ke arah penyelesaian segera agar ia tidak mengganggu emosi kita dalam kehidupan seharian. Murid-murid yang berada dalam talian, yang juga berada di rumah, konflik yang berlaku di antara anda dengan kawan-kawan perlu diselesaikan dengan segera kerana kita inginkan kedamaian, kemakmuran dalam kehidupan seharian kita. Jikalau kita tidak selesaikannya dengan baik, maka ia akan mengganggu fokus kita dalam pelajaran, mengganggu kita punya hubungan dengan orang lain dan akhirnya akan menyebabkan penampilan diri kita akan tidak terurus dengan baik. Hubungan kita dengan orang lain juga akan terjejas. Hubungan kita dengan Tuhan Yang Maha Cipta juga terjejas kerana konflik yang berlaku antara seorang kawan dengan kawan yang lain, dengan sahabat dan sahabat yang lain. Maka di sini, apa yang ingin saya jelaskan ialah konflik persahabatan perlu diselesaikan dengan cara yang paling berhemah untuk memastikan kelangsungan hidup dalam kehidupan seharian tiada apa-apa gangguan dan kita sentiasa bahagia melalui hidup kita dengan penuh keyakinan. Begitulah ingin saya sampaikan kepada murid kita pada hari ini. Masya Allah, tentang konflik persahabatan saya rasa cukup tersampai apa yang ingin disampaikan oleh cikgu kita mengenai dengan kalau ada konflik dalam persahabatan, dalam kawan-kawan kita, rakan-rakan kita, kita kena segerakan untuk orang kata leraikan leraikan pergaduhan tersebut ataupun kesalahfahaman tersebut. Ya cikgu, ya? Ya, betul. Cikgu, kalau contoh cikgu kan, kita ni bersahabat tetapi kadang-kadang adalah ujiannya cikgu kan. Ya, betul. Ada salah faham, betul. ada pandangan-pandangan berbeza yang menyebabkan adanya konflik. Ya. Jadi cikgu, mungkinlah ada cara-caranya untuk kita leraikan konflik ni cikgu. Dengan cara yang paling mudah macam mana cikgu? Okey. Jawapan soalan yang sangat bagus Syafiqah. Saya harap
saya nak nyatakan di sini, apa saja masalah perlu dah diselesaikan secara bersemuka. Muktamad. Bersemuka. Tu je point dia. Ya, point dia. Maknanya bersemuka tak adalah orang kata cakap Ya, belakang saja. ya, betul. Itu penting ya, Ya. murid-murid kita ataupun mereka yang sedang menonton pada saat ini bersemuka. Ya. Dan kita selesaikan masalah dengan sebaiknya. Jadi sekarang ni kita bagi ruang dan peluang untuk kita berehat seketika. Kita kembali selepas ini, Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, sekarang anda bersama dengan kami dalam Didik TV KPM slot menengah rendah dan hari ini kita belajar mata pelajaran pendidikan moral untuk murid-murid tingkatan 3 dengan topik kita konflik persahabatan. Pastinya semua ada sahabat, semua ada rakan-rakan yang kita sayang dan kasihi dan pastinya kita nak jauhkan diri kita daripada adanya konflik dan juga pergaduhan dengan rakan-rakan kita. Jadi cikgu, kita ni semua ada perbezaan pendapat. Ya, betul. Tapi bagaimana untuk kita jauhi konflik dengan raikan perbezaan yang ada? Dipersilakan cikgu. Okey, kita teruskan pembelajaran pada hari ini ya. Okey. Kepada Syafiqah soalan tadi, apabila wujudnya perbezaan pendapat, berwujudnya perjangkaan pendapat dan berbeza, maksudnya kita perlu selesaikan secara bersemuka dengan cara yang paling berhemah. Tanpa kita menidakkan hak orang lain. Contohnya dengan izin win-win situation dalam penyelesaian konflik. Kita teruskan ya Syafiqah. Boleh cikgu, silakan. Okey, kepada murid-murid yang berada dengan cikgu dalam talian, cikgu yang berada di rumah, kita teruskan. Harap anda semua bersedia, kita teruskan kepada topik yang seterusnya. Kalau jika anda perhatikan di sini, kita perlu mengetahui jenis-jenis konflik yang berlaku dalam kehidupan anda dalam seharian. Di sini anda nampak tak? Ada beberapa huruf, ada B, ada G, ada P, ada S, ada I dan ada EAB. Apakah benda ini? Sebenarnya, perkara-perkara ini adalah berkaitan dengan jenis-jenis konflik. Okey, ingin cikgu jelaskan konflik yang pertama yang berlaku dalam kehidupan seharian. Sama ada kehidupan murid ataupun sahabat dan orang lain adalah konflik bahasa. Yang kedua dinamakan konflik gender yang merujuk kepada huruf G itu. Kemudian huruf P adalah merujuk kepada konflik personality. Okey. Yang keempat, EAB adalah merujuk kepada konflik etnik, agama dan budaya. Dan yang kelima adalah berkaitan dengan konflik status. Dan yang keenam adalah berkaitan dengan konflik integriti. Apakah benda-benda ini cikgu? Mungkin murid-murid yang berada dalam talian dan juga berada di rumah bertanya kepada cikgu, apakah macam ni cikgu? Apa jenis-jenisnya ni? Boleh jelaskan? Jom bersama dengan cikgu seterusnya. Yang pertama, jenis-jenis konflik yang pertama yang ingin cikgu jelaskan ialah konflik bahasa. Konflik bahasa ini sebenarnya murid-murid yang berada dalam talian yang berada di rumah, konflik bahasa adalah berkaitan dengan bagaimana kita berkomunikasi dengan orang lain. Maksudnya, komunikasi kita ada nada tinggi, ada nada rendah, mestilah menjadi konflik sekiranya kurang beradab. Sepatutnya kita kena menggunakan bahasa, laras bahasa nada yang paling lembut. Kita tak boleh shouting. Sebagai contoh, Syafiqah! Terkejut saya cikgu. Terkejut kan? Ya. Itu menunjukkan bahawa konflik bahasa. Lagi saya tunjuk satu lagi sampel. Syafiqah, apa Ya, khabar? cikgu. Nampak manis kan? Syafiqah pun tersenyum lebar. Okey, yang kedua adalah berkaitan perkataan yang kurang sopan. Yang ini berlaku dalam kalangan remaja, dalam kalangan murid-murid di sekolah, iaitu menggunakan bahasa-bahasa yang tidak disukai oleh orang lain. Maka wujudlah konflik. Namanya indah, kita panggil dengan nama lain. Kita namakan dengan nama-nama lain. Tak bagus. Nama yang diberikan panggil dengan nama sepenuhnya dengan baik. Sebagai contoh, Kak di sini, Kak Syafiqah. Sedap kan nama dia Kak Syafiqah? Jangan pula kita pindahkan namanya kepada Kak Syegi. Apa pula Kak Syegi? Tak manis. Akhirnya Kak Syafiqah akan berkonflik. Kenapakah Cikgu Awari panggil aku begitu? Sedihnya. Begitulah konflik. Yang seterusnya adalah konflik gender. Konflik gender adalah berkaitan dengan perbezaan jantina. Manusia dijadikan oleh Tuhan dengan berbeza fungsi dan bentuk.
Okey, maksudnya setiap orang mempunyai hak diri masing-masing yang perlu terpelihara. Di mana setiap gender itu adalah berada dengan naluri dan maruah diri masing-masing. Maka kita perlu mengada had dan batasan di antara lelaki dengan perempuan. Maksudnya, setiap gender mempunyai cara berpakaian mereka yang tersendiri, cara mereka nak berkomunikasi sendiri. Orang perempuan kalau berkomunikasi manis-manis, dia tidak akan bercakap kasar. Orang lelaki bercakap kasar. Maksud kita kena menerima perbezaan itu. Sekiranya tidak menerima perbezaan itu akan berlakulah konflik gender. Seterusnya ialah konflik personality, di mana setiap orang mempunyai perwatakan yang berbeza. Perwatakan saya bersama dengan Cik Syafiqah pada hari ini, iaitu saya ni nampak macam garang. Tapi Cik Syafiqah dengan lemah lembutnya. Cuba kita berikan satu ayat. Cik Syafiqah, sebutkan perkataan keindahan dengan paling sweet. Sebut keindahan, cikgu? Ya. Keindahan. Nampak Keindahan. tak indahnya personality? Personality menggambarkan bagaimana seorang itu boleh berkomunikasi sebenarnya. Maka sekarang adanya perbezaan di situ akan wujudnya konflik. Kenapakah aku begini? Kenapakah dia begitu? Maksudnya di sini kita perlu menerima perbezaan. Kita perlu bersyukur dengan apa yang kita ada. Jika tidak, akan wujudkan konflik. Okey, yang seterusnya adalah berkaitan dengan konflik etnik, agama dan budaya. Yang ini yang paling penting. Kita masyarakat Malaysia yang paling unik kerana kita masyarakat majmuk yang kita boleh hidup secara aman dan damai berpuluh tahun lama dengan mengatasi konflik-konflik yang berlaku ini. Konflik yang ini, iaitu berkaitan dengan kepelbagaian budaya dalam persahabatan. Maksudnya setiap kaum mempunyai amalan dan budaya masing-masing. Kita perlu menghormati. Kita tak boleh menghina amalan kaum lain. Kita perlu menghormati. Jika tidak hormati, maka wujudlah konflik etnik, agama dan budaya yang sangat bahaya, yang boleh meruntuhkan negara. Ingat. Okey. Yang kedua, amalan dan adat rasam yang berbeza. Kita perlu menerima kepelbagaian ini. Kita perlu merasakan negara kita sangat unik. Kita perlu menerima benda ini dengan hati yang terbuka. Jikalau tidak, akan berlakunya konflik. Seterusnya, konflik status. Tahap sosial dan ekonomi yang berbeza. Setiap orang dikurniakan kekayaan dan dikurniakan ujian kemiskinan yang berbeza-beza. Kita perlu menanamkan minat bersyukur dengan apa yang kita ada. Sekiranya kita melihat apa orang lain ada, apa yang orang lain akan ada, apa sahabat kita ada, maka kita akan sentiasa berkonflik. Kita akan meronta, kita akan memberontak. Dan akhirnya akan menyebabkan kita berada dalam keadaan yang tidak terurus. Kerana kita nak melihat status yang ada pada kita dengan kawan kita. So, murid-murid yang berada dalam talian dengan yang berada di rumah, konflik status ini juga perlu diatasi. Anda perlu bersyukur dengan apa yang anda ada. Okey? Kemudian, taraf hidup keluarga kita, keluarga orang lain, taraf hidup sahabat kita, sahabat lain itu berbeza. Kita menerima. Itulah kemampuan yang kita ada. Kita bersyukur dengan apa yang kita ada. Okey, seterusnya yang terakhirlah konflik integriti. Konflik integriti ini yang paling penting dalam persahabatan, yang kerana ia berkaitan dengan kejujuran. Faham tak? Berkaitan dengan kejujuran, di mana rahsia sahabat yang kita cerita pada kita, kita perlu jaga dan pelihara sampai mati. Jangan kita nak berceritakan tentang apa yang sahabat kita ceritakan tentang sejarah hidup dia sebelum ini. Diceritakan aku pernah begini, begitu. Dan kita pula pergi mencanangkan pada orang lain apa yang sahabat kita buat. Tak boleh. Itu ialah rahsia. Itu ialah berkaitan dengan integriti, yang berkaitan dengan konflik integriti. Jangan cemarkan kepercayaan. Maka dekat sini, saya telah pun jelaskan berkaitan dengan 6 jenis konflik, Syafiqah. So, saya harap murid-murid kita semua pun telah pun dapat menerima apa yang kita sampaikan. Ya, betul, cikgu. Maka tidak manislah sekiranya saya sahaja bercoleti di sini dengan panjang lebar dan Syafiqah mendengar. Kita kena tahu juga apa yang murid kita dapat. Betul? Ya, betul. Boleh kita mulakan? Silakan, cikgu. Jom kita tanya soalan-soalan kepada mereka. Ya, untuk aktiviti segmen seterusnya ialah aktiviti pengukuhan. Apa yang Cikgu Ahwari ceritakan dengan penuh semangat tadi, adakah berjaya menusuk dalam hati dan jiwa nurani murid-murid yang berada dalam talian, juga yang berada di rumah? Mari kita saksikan. Kita mulakan. Siapakah yang ingin menjawab soalan satu cikgu untuk aktiviti pengukuhan satu ini berkaitan pembelajaran kita mengenai jenis-jenis konflik tadi? Boleh angkat tangan, kongsikan pendapat anda. Ada sesiapa nak menjawab? Ada siapa nak jawab? Boleh angkat tangan?
Okey. Kita ada Chia, Divya dan semua angkat tangan. Cik Syafiqah, Ya. saya berikan pilihan untuk memilih salah seorangnya. Saya rasa tadi saya nampak Chia dulu. Okey, Chia. Ah. Kita mulakan. Soalan 1, Chia. Panjang ceritanya ni. Ya, cikgu. Cikgu bacakan ya. Uh, Pasang telinga anda. Maksudnya dengar. Suresh dan Kamal ialah sahabat karib yang selalu mengisi masa lapang dengan bermain bola sepak di waktu petang. Pada suatu hari, Suresh telah menjemput Kamal untuk majlis hari jadi. Kamal merasakan dirinya tidak sesuai lagi berkawan dengan Suresh apabila mendapati Suresh ialah anak seorang ahli perniagaan bergelar Datuk Syafiqah. Nyatakan jenis konflik yang dihadapi oleh Kamal. Boleh jelaskan? Silakan, Chia. Okey, silakan Chia. ya. Pada pendapat saya, Kamal menghadapi konflik status. Bagi saya, biarlah apapun kedudukan atau pangkat kawan, kita terima dengan hati terbuka. Kamal sepatutnya positif dan tidak salah sangka terhadap Suresh kerana Suresh ikhlas berkawan dengannya tanpa membezakan kedudukan. Wah, bagusnya, Chia. Cikgu rasa nak lompat ke sini tapi cikgu takut bangunan ini runtuh. Tapi bagus. Berapakah bintang yang kita perlu berikan berapa, di sini? cikgu? Ya? Saya nak berikan Chia 2 bintang. Wah, 2 bintang untuk Chia. Tahniah, Chia. Saya rasa jawapan yang cukup Ya. penuh, cikgu. Ya. Okey, tahniah Chia. Okey, cikgu. Boleh teruskan, cikgu. Teruskan ya. Okey. Kita pergi. Soalan 1 dah habis. Kita pergi kepada soalan seterusnya. Soalan 2. Siapakah yang ingin menjawab? Chia sudah mencuba. Yang lain takkan tak nak mencuba. Sila angkat tangan. Okey, sila angkat tangan. Okey, saya nampak tadi Tef, cikgu. Tef. Tef ya? Okey. Tef. Sedia ya? Boleh, Tef? Boleh, sir. Okey, good. Tef, soalannya panjang juga. Dengarkan cikgu baca ya. Dengarkan. Rahul berpindah masuk ke sekolah baharu kerana mengikut bapanya yang ditugaskan di tempat baharu kerana dinaikkan pangkat. Setelah hampir 2 bulan di sekolah tersebut, Rahul merasakan dirinya keseorangan dan tidak mempunyai kawan. Namun demikian, Rahul akhirnya berdapat seorang kawan baru bernama Julia. Walau bagaimanapun, Julia menjauhkan diri daripada Rahul setelah mendapati Rahul suka menyentuhnya. Pada pendapat anda, Tef, apakah jenis konflik yang dihadapi oleh Julia? Dan sudah jelaskan. Silakan, Tef. Pada pendapat saya, jenis konflik yang wujud antara Rahul dan Julia adalah konflik gender, iaitu perbezaan jantina. Tabiat menyentuh sahabat yang berlainan jantina dengan sesuka hati pasti akan menimbulkan perasaan kurang senang. Baik, perasaan kurang senang. Kurang senang dan mungkin kurang bernasib baik. Okey, kurang Ya, bernasib baik juga kerana konflik talian kita hadapi sekarang. Namun, Tef, teruskan jawapan anda. Boleh, Tef? Teruskan. Sebaliknya, perasaan lebih peka terhadap sensitiviti dalam hubungan persahabatan amat digalakkan. Nilai hormat dan toleransi perlu diamalkan untuk menghargai dan memuliakan seorang sahabat. Amalan memahami dan menghormati sahabat akan meningkatkan toleransi dan juga kejujuran dalam persahabatan. Wah, bagusnya jawapan mereka. Ya. Hei, bagusnya. Kan baguslah. Ya. Saya pun rasa macam nak melompat lagi menghuraikan. tapi tak boleh. Saya takut bangunan ini runtuh. Maka saya berikan juga Tef 2 bintang. 2 bintang. Okey, tahniah Tef atas jawapan yang diberikan. Okey, kita masih lagi ada masa untuk aktif pengukuhan ni. Kita tengok siapakah yang bernasib baik lagi ya. Kita teruskan. Okey, dengan soalan ketiga. Siapa agaknya yang ingin mencuba menjawab soalan ketiga? Sila angkat tangan anda Sila angkat tangan. sekarang. Boleh angkat tangan Siapa nak jawab? Alah, saya nampak Chia lah, cikgu. Chia je. Oh, kita ada Divya. Kita ada Divya tadi. Ya, Okey. Divya. Okey, kita ada Divya. So, kita pilih Divya. Boleh, Boleh, Syafiqah? boleh cikgu. Boleh Okey, sangat. Divya. Adakah anda sudah bersedia? Ya, cikgu. Good, Divya. Dengarkan soalan cikgu. Michael telah menceritakan kisah hitam dan pengalaman hidupnya kepada Liu Ming. Persahabatan mereka sangat akrab dan keluarga mereka sangat rapat. Namun begitu, langit tidak selalunya cerah. Dung-dung guru datang. Liu Ming telah menghebohkan memori hitam dan pengalaman hidup Michael kepada rakan-rakannya di sekolah. Bayangkanlah. So, apakah jenis konflik yang berlaku ini, Divya? Jelaskan. Silakan, Divya. Konflik yang berlaku adalah konflik integriti.
Liu Xing tidak sepatutnya membocorkan rahsia ataupun kisah hitam Michael kepada rakan-rakannya. Liu Xing telah melakukan sesuatu yang tidak amanah dan setia terhadap Michael. Hal ini boleh mewujudkan sesuatu yang mungkin menjejaskan persahabatan yang itu mungkin pendapat Divya ya. Divya teruskan jikalau mampu lagi kerana Boleh kita ke, menghadapi Divya? konflik. Teruskan Divya. Michael sepatutnya memaafi serta memberitahu Liu Xing tentang kesalahannya dalam memberitahu semua orang tentang kisah hitam tersebut. Okey, very ataupun sangat bagus jawapannya. 2 bintang Dua juga bintang kepada juga untuk Divya. Divya. Jangan salah tempat Syafiqah. Okey, cikgu, boleh teruskan, cikgu? Integriti menampal namanya. Okey. Okey, cikgu, boleh teruskan. Okey, setelah mungkin kerana kita masih ada ruang lagi atau kita Boleh teruskan dengan soalan yang seterusnya. Soalan terusnya. Last kali Last kali untuk Pavani, cikgu. Okey, kita ada last kali untuk Pawani. Kerana anda masih lagi belum menjawab. Boleh Pawani? Boleh Pavani? Pawani. Okey. Okey, good. Pawani, ini soalannya. Aina ialah seorang remaja yang sangat pemalu. Malah dia tidak mempunyai ramai kawan kerana sifat malunya itu. Aina berasa dirinya berbeza dengan orang lain dan berasa terlalu rendah diri. Apabila bersama dengan rakan-rakannya, dia menganggap dirinya tidak sempurna, tidak cantik dan tidak menarik. Nyatakan jenis konflik yang berlaku ini, Pawani, dan jelaskan. Silakan, Pawani. Okey, silakan Pavani. Pada pandangan saya ialah konflik personality. Kerana personality yang tidak sama dengan rakan-rakan. Kita hendak berani dan tabah walaupun berbeza dengan orang lain. Baik. Okey, cikgu. Kita berikan juga 2 bintang kepada mereka semua. Itu dia jawapan daripada murid-murid kita berkenaan dengan soalan yang diberikan. Berkenaan dengan apa? Konflik dan juga jenis-jenis konflik dalam persahabatan. Okey. Okey, jadi cikgu, mungkin pada saat ini kita bagi ruang untuk kita berehat seketika. Kita kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, anda bersama dengan kami dalam slot menengah rendah Didik TV KPM dan hari ini kita belajar mata pelajaran pendidikan moral tingkatan 3 dengan topik kita konflik persahabatan. Jadi cikgu, untuk segmen kali ini apa yang kita nak belajar, cikgu? Okey, terima kasih Syafiqah. Murid-murid yang berada dalam talian yang berada di rumah teruskan bersama dengan cikgu kerana seterusnya sangat penting kerana kita akan mengetahui bagaimanakah cara-cara kita nak menyelesaikan konflik juga kepentingan penyelesaian konflik. Kita teruskan Syafiqah ya. Boleh, cikgu. Yang pertama, cara-cara penyelesaian konflik persahabatan yang pertama ialah menerima budaya dan latar belakang sahabat. Kenali budaya dan adat resam yang menjadi amalan sahabat kita. Kita fahami apa amalan dia. Kita melihat apakah adat resam yang menjadi ikutan mereka dan kita perlu menghormati. Kemudian kita hormati amalan dan kepercayaannya. Setiap orang mempunyai kepercayaan dan amalan keagamaan masing-masing dan kita perlu menghormatinya. Yang ketiga, sertailah majlis sosial mengikut keperluan. Kalau kita rasa boleh dan tidak mengganggu batas adat resam kaum masing-masing, kita masih lagi boleh menyertai dan menyokong program yang dianjurkan oleh sahabat kita. Yang kedua ialah menerima kekurangan dan kelebihan sahabat. Ini sangat penting. Setiap orang Tuhan telah dijadikan dengan kelebihan. Setiap orang kelebihan, tiada kekurangan. Tuhan telah menjadikan manusia dengan sangat sempurna. Penerimaan kita, bagaimana kita nak bersyukur dengan apa yang kita ada. So, kita mestilah melayan kawan-kawan kita dengan layanan yang sangat sopan. Kita hormati kawan kita, walaupun mempunyai perbezaan dari segi fizikal. Menjadi pendengar yang baik. Bila sahabat kita berbicara, kita mesti menjadi seorang pendengar yang baik. Ini akan mengukuhkan persahabatan. Yang ketiga, tolak ansur. Sesama sahabat, sabarlah hadapi konflik. Setiap orang mesti ada masalah. Kita selesai dengan cara yang baik. Tolak ansur, jangan ego. Ego ni boleh meruntuhkan persahabatan. Kita menerima perbezaan itu tetapi kita selesai dengan cara yang baik.
Dengarlah pandangan sahabat kita. Dia ada pendapat dia, kita ada pendapat kita. Kita dengar dahulu. Kemudian baru kita bincangkan yang mana paling baik. Kemudian menyelesaikan masalah tanpa emosi. Ketika sedang marah, ketika hati sedang sakit, masalah tidak akan selesai. Kita selesaikan masalah, kita dah cool. Maksudnya maaf, bila kita rasa tenang, diri kita merasa tenang, baru kita selesaikan masalah tersebut. Yang seterusnya adalah berkaitan dengan meningkatkan kemahiran berkomunikasi. Bicaralah dengan berhemah. Kawan kita sedang meluahkan perasaan apa yang dihadapinya. Kita menjadi batu di situ. Tak memberikan respon kepada beliau. Maka kita kawal emosi ketika berbicara. Kita kawal nada suara kita. Kita jaga gaya bahasa kita. Dan kita menjaga perkataan-perkataan yang kita gunakan. Kemudian, empati dan pertimbang rasa. Empati ini adalah sangat penting dalam penyelesaian konflik. Di mana apabila sahabat kita menghadapi masalah, kita perlu menyelesaikan masalah dengan berada di tempat sahabat kita itu. Kita fahami peranan diri kita sebagai seorang sahabat itu apa. Kemudian kita perlu saling memahami. Kemudian kita mesti saling membantu, melengkapi kekurangan. Setiap orang pasti ada kelebihan diri masing-masing. Kita tutup kelemahan yang ada pada kawan kita dengan kelebihan kita ada. Itu namanya persahabatan. Kemudian, amalkanlah perundingan. Bincang, kenal pasti punca masalah. Kenapakah berlakunya konflik dalam kehidupan seharian? Kita bincang. Bersikap terbuka. Jangan memendam rasa. Kerana memendam rasa akan membawa binasa. Kemudian kita bersemuka. Ini paling penting dalam penyelesaian konflik. Jikalau tidak bersemuka, tidak meluahkan apa yang dirasa, maka wujudlah letupan gunung berapi yang boleh menyebabkan runtuhnya persahabatan sekian lama kita bina. Jauhi cerita tidak benar tentang orang lain. Jauhi cerita yang kita dengar tentang diri kita daripada orang lain. Dengar daripada mulut sahabat kita sendiri. Itu paling penting. Jangan dengar cakap orang. Okey? Maka di situlah dia beberapa cara yang telah cikgu berikan mengenai cara-cara penyelesaian konflik persahabatan. Seterusnya, kita akan pergi kepada kepentingan menyelesaikan konflik persahabatan. Murid-murid yang berada di talian, dalam talian dan juga yang berada di rumah, kepentingan penyelesaian konflik persahabatan ialah untuk kita capai kata sepakat. Kita nak selesaikan konflik itu dengan segera. Kita tidak mahu teruskan pergaduhan. Kita secara fizikal ataupun emosi tidak mahu. Kita nak selesaikan dengan segera. Itu kepentingan dia. Untuk kebaikan bersama. Bila kebaikan bersama, bila kita sedang berkonflik, dia akan mengambil nama keluarga kita, nama bapa kita, nama ibu kita. So, kita nak menjaga perkara tersebut. Kita nak jaga nama baik keluarga. Kemudian, untuk mencapai persetujuan bersama. Di mana yang jelas telah dinyatakan pada Syafiqah, iaitu berkaitan dengan win-win situation dengan izin. Iaitu kita menyelesaikan masalah dengan situasi menang-menang. Kemudian, kita perlulah wujudkan hubungan yang harmoni. Kepentingan ini sebab kita nak wujudkan hubungan. Kita tak nak gaduh dengan sesiapa. Kita tidak mahu berselisih faham dengan siapa. Kita nak hidup secara aman dengan sama. Kita jauhkan perbezaan. Jauhkan apa yang sahabat kita ada, tak ada. Jangan. Jauhkan. Kita bersyukur dengan apa yang kita ada. Kita kongsi. Okey? Jauhi rasa kurang senang. Bila ada rasa kurang senang, ini akan menyebabkan konflik, ini akan menyebabkan emosi kita sentiasa terganggu. Ada je perkara yang kita rasa tidak puas hati pada kawan kita ataupun sahabat kita sendiri. Kerana kita rasa kurang senang. Okey, kemudian elakkan perselisihan. Jikalau adalah perasaan yang tidak baik itu, buang. Tak payah cerita. Buang. Beritahu yang baik-baik saja. Kemudian yang ketiga, kepentingan mencegah konflik ialah untuk eratkan persahabatan lah. Kita tidak mahu persahabatan kita terhenti di tengah jalan. Kita nak benda itu kekal sehingga kita sehidup semati. Tangani konflik itu dengan segera. Elakkan hubungan menjadi renggang. Emosi menjadi tidak stabil. Dan seterusnya, kita perlulah menyatakan bahawa jauhi pihak ketiga. Kerana kenapa kepentingan kita nak menyelesaikan konflik ialah untuk menjauhi pihak ketiga. Ada je orang yang mendengki ataupun tidak suka dengan keakraban kita dengan orang. Ada, itulah manusia. Tetapi kitalah perlu menjaga diri kita, menjaga hati kita, menjaga sahabat kita. Kena tahu cerita sebenar. Jangan dengar sekarang kita tengok media sosial digunakan untuk meruntuhkan persahabatan. Boleh. Bila-bila masa. Don't. Jangan percaya pada perkara itu. Percayalah apa yang kamu dengar daripada mulut sahabat kamu sendiri. Kemudian, baiki kekurangan bersama-sama. Baiki. Sebab bukan semua manusia itu sempurna. Tetapi kita menjadi sempurna kerana kita saling melengkapi. Itu persahabatan. Kemudian, yang kelima, elakkan depresi. Ini sangat bahaya. Apabila konflik tidak diselesaikan, maka kenapa kepentingan dia? Untuk menyelamatkan nyawa.
Kerana bila depresi, kita akan mengalami kemurungan. Bila kemurungan, kita akan menyendiri. Bila menyendiri, dia akan menyebabkan kita menuju ke arah untuk membunuh diri. Bahayanya Syafiqah. Ya. Betul, bahaya sangat konflik ini. Maka kita perlulah jauhi persepsi negatif. Kita sentiasa positif. Walaupun kita gagal, kita bangkit. Walaupun kawan kita gagal, kita bangkit sama-sama untuk bantu kawan kita. Itulah kepentingan untuk menyelesaikan konflik persahabatan. Seterusnya adalah apa? Adalah aktiviti pengukuhan. Sangat laju cikgu memberitahu seperti LRT ya. Harap-harap murid-murid kita laju mengetahui, menyerap masuk dalam jiwa mereka. Seperti pasti. LRT juga. Pastikan Syafiqah? Pasti. Okey cikgu. Macam mana ni cikgu? Soalan apa yang akan ditanyakan untuk murid-murid kita ni cikgu? Okey. Soalan di bahagian aktiviti pengukuhan ini adalah berkaitan dengan jiwa. Mereka kena kongsikan pendapat mereka, apa yang mereka rasa, apa yang perlu mereka selesaikan dan dengan berkongsi secara naratif. Okey, boleh kita mulakan? Okey. Boleh Syafiqah? Boleh cikgu. Cikgu, saya minta izin untuk saya bacakan soalan, boleh cikgu? Boleh. Okey. Kita nak tanya dulu murid-murid siapa nak jawab dulu ke ataupun kita tanya terus? Kita bagi soalan, lepas tu baru kita open. Okey. Maaf, baru kita bukakan. Okey. Jadi soalan yang pertama, adik-adik dekat rumah, dekat dalam talian pun boleh dengar ya sama-sama. Okey, yang pertama, bagaimanakah anda menyelesaikan konflik dalam kehidupan seharian dan mengapakah konflik itu perlu segera diselesaikan? Syafiqah terlupa sesuatu. Ya. Bawah tu apa? Bawah tu. Jelaskan alasan anda. Ya, betul. Murid-murid. Ya. Okey, siapa yang nak jawab soalan yang diberikan? Boleh? Sesiapa nak jawab, angkat tangan. Okey, saya nampak Tif, cikgu. Okey, Tif. Okey, ingat ya, murid-murid, walaupun bintang yang berada di carta ganjaran telah berterbangan, anda punya jawapan, kemajuan anda terlekat bintang yang di hati cikgu. Jangan risau, cikgu tahu siapa yang mendapat bintang. Okey, kita teruskan, Tif. Teruskan, Tif, kongsikan pendapat anda dalam masa yang ditetapkan. Silakan. Pada pendapat saya, jika sesuatu konflik berpanjangan, kita haruslah menyelesaikan secara bersemuka agar tidak berpanjangan. So, dengan menyelesaikan dengan segera, adab persahabatan kita dapat berpanjangan. Terima kasih. Maksud Tif dekat sini, Tif boleh cikgu tambah. Maksud Tif, dengan penyelesaian konflik secara bersemuka, hubungan kita akan semakin baik. Begitu pendapat Tif? Betul, Tif menjawab ya, tetapi melakukannya konflik talian di situ. Okey? Tif tetap berjaya mendapat satu bintang. Satu bintang cikgu ya untuk Tif. Okey, tahniah. Mana cikgu yang paling penting cikgu sebenarnya kita nak sematkan orang kata apa, kasih sayang, persahabatan tu dalam diri kita cikgu kan? Ya, betul. Yang mana sebenarnya kita nak berpanjangan. Tak adalah sekejap-sekejap je kan? Ya, betul. Kerana persahabatan yang panjang lahirnya daripada sebuah kasih sayang yang ikhlas. Okey, nampak macam seorang pendeta pula saya. Okey, kita teruskan kepada peserta seterusnya atau peserta pula. Murid kita seterusnya yang dalam talian ni untuk menjawab persoalan, teruskan. Memberikan pendapat anda. Siapa? Sila angkat tangan. Untuk jawab soalan yang sama ke cikgu? Soalan yang sama. Soalan yang sama. Okey, silakan. Pak Vani ya? Okey, silakan Pak Vani. Konflik itu perlu diselesaikan dengan segera supaya konflik tidak berterusan dan tidak dapat mengawal emosi yang tidak stabil serta meningkatkan kefahaman tentang mungkin tentang apa-apa perselisihan faham. Adakah diterima cikgu soalan diterima kerana yang terhalang di situ talian. Jawapannya sampai ke jiwa saya. Sampai ke jiwa cikgu. Satu bintang. Satu bintang untuk Pak Vani. Kita teruskan lagi dengan seorang lagi mungkin, iaitu siapa ya yang belum lagi, sila angkat tangan nak cuba. Siapa yang nak cuba soalan? Okey, silakan Divya ya. Divya dengan Cia. Okey. Silakan Divya. Silakan Divya, kongsikan. Konflik berlaku secara kerap dalam kehidupan seseorang manusia disebabkan oleh pendapat yang berbeza. Perselisihan juga menjadi sebabnya. Saya selesaikan konflik ini dengan bercakap dan menyuarakan pendapat saya secara terus terang tanpa menyinggung ataupun menyakitkan perasaan mereka.
Saya juga akan mengelakkan pergaduhan fizikal berlaku supaya konflik ini tidak terbina lagi. Konflik ini sangat penting untuk diselesaikan dengan segera. Okey, konflik itu sangat penting diselesaikan dengan segera. Ya, betul, Okey, kita cikgu. dapat jawapannya. Okey, kita ada lagi masa tetapi Chia tidak akan menjawab soalan ini. Cuma saya nak tanya kepada Chia. Chia boleh dengar suara cikgu? Okey, Cia boleh dengar? Boleh? Ya, cikgu. Okey, Chia, cikgu nak tanya. Pembelajaran kita yang bagian ini, apakah yang Chia rasa boleh berikan? Apa yang Chia dapat pada hari ini untuk bahagian yang kedua pembelajaran kita pada hari ini? Boleh kongsikan? Boleh. Silakan. Okey, silakan. Penyelesaian sesuatu konflik dalam kehidupan sangat penting untuk kita berasa gembira apabila hubungan persahabatan terus kukuh dan berkekalan. Okey, good. Saya berikan kepada maaf. Okey, baik. Kita berikan bintang kepada Chia. Okey. Maka dekat situ Tadi dia. kita boleh rumuskanlah bahawa saya boleh berikan sedikit contoh jawapan ya, cadangan jawapan saya. Baik. Di mana konflik berlaku dalam kehidupan semua orang yang mempunyai sahabat. Saya juga pernah melalui konflik dalam persahabatan. Saya sering berselisih pendapat dengan sahabat saya mengenai suatu perkara. Walau bagaimanapun, saya mengambil langkah positif untuk menyuarakan pendapat saya secara berhemah kepada sahabat saya. Saya menyelesaikannya secara perundingan untuk mengelakkan diri daripada berlakunya pergaduhan secara pertuturan atau fizikal. Ini akan menjadikan hubungan saya dengan sahabat menjadi lebih erat dan berkekalan. Dalam pada itu, saya dapat menjaga nama baik diri, nama baik sahabat dan masing-masing. Akhir sekali, konflik dalam persahabatan akan dapat dielakkan apabila seorang itu dapat menerima kekurangan dan kelebihan yang ada pada sahabat baiknya. Hubungan yang baik dapat menjauhkan diri daripada perlakuan dan pemikiran yang mengeruhkan hubungan persahabatan. Baik, terima kasih Cikgu atas penjelasan mengenai dengan cara-cara untuk mengatasi konflik persahabatan. Jadi sekarang ni kita nak berehat seketika. Kita kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, bersama dengan kami dalam slot Menengah Rendah Didik TV KPM dan hari ini kita belajar mata pelajaran pendidikan moral tingkatan 3 dengan topik kita konflik persahabatan. Jadi cikgu, untuk segmen kali ini apa yang kita nak buat? Dipersilakan. Okey, terima kasih Syafiqah. Pada segmen pada hari ini, yang seterusnya ialah dah sampai ke penghujung nampaknya. Di mana kita nak dengar juga apa yang mereka perolehi sebenarnya pada pembelajaran hari ini yang mereka boleh kongsikan kepada kita Syafiqah. Kan daripada tadi sampai sekarang saya bercakap tanpa henti seperti LRT, apakah yang mereka dapat? Boleh? Ya, boleh. Okey, Kita tanya kepada murid-murid mereka. yang berada dalam talian juga berada di rumah. Tapi yang berada di talian, siapa nak berkongsikan daripada cikgu pembelajaran pada hari ini? Siapa nak cuba? Angkat tangan. Siapa yang nak kongsikan? Okey, semula cikgu. Ini cikgu kena pilih ya. Kamu jangan berkonflik ya walau cikgu pilih. Jangan marah cikgu ya. Cikgu pilih seorang. Iaitu cikgu memilih Divya. Silakan. Okey, silakan Divya. Dalam kehidupan ini, saya telah mengamalkan sikap integriti dan empati terhadap sahabat saya. Hal ini disebabkan supaya konflik sebegini dapat dielakkan dan tidak menjadi permusuhan pada hari ini. Terima kasih, Cikgu. Okey, cikgu. Okey. Nak jauhi permusuhan. Ya, apabila Divya bercakap nak menjauhi permusuhan, maka berterbangan bintang daripada carta ganjaran saya. Maksudnya betul. Okey. Betul, cikgu. Okey. Cikgu nak tanyakan pada murid seorang lagi ke cikgu? Mungkin Boleh ya, tahu. sempatnya. Boleh, cikgu. Kita berikan peluang sesiapa seorang lagi. Sila angkat tangan. Okey, siapa boleh nak jawab? Tadi dah Berikan macam dah berkonflik lah, aku kongsi. tak dapat. Siapa ya? Seorang lagi. Kalau nak cuba, sila angkat tangan. Nak cuba? Pawani, Tef, Cia. Okey. Okey, Chia. Kita berikan peluang kepada Chia. Chia, Okey, silakan silakan, Chia. kongsikan. Pengamalan nilai hormat dan toleransi dapat menghargai dan memuliakan seorang sahabat. Pengamalan nilai baik dan hema tinggi juga dapat mewujudkan persahabatan yang harmoni dan sejahtera.
Okey, maksudnya Divya tadi kita tak bagi bintang pada Divya ya? Ada cikgu ada. Dah. Kita berikan bintang pada Cheng juga. Okey, tahniah. Tahniah. Itu dia rumusan ataupun Okey, apa yang mereka kongsikanlah, yang mereka perolehi pada hari ini. Maka seterusnya izinkan cikgu, murid-murid yang berada dalam talian juga yang berada di rumah untuk cikgu rangkulkan apakah sebenarnya pembelajaran kita pada hari ini. Okey, penyelesaian sesuatu konflik dalam kehidupan sangat penting untuk kita berasa gembira apabila hubungan persahabatan terus kukuh dan berkekalan. Yang kedua, ingin cikgu nyatakan di sini ialah pengamalan nilai hormat dan toleransi dapat menghargai dan memuliakan seorang sahabat seperti yang telah diberikan pendapat oleh Chia tadi. Yang ketiga, pengamalan nilai baik hati dan hemah tinggi dapat mewujudkan persahabatan yang harmoni dan sejahtera. Yang seterusnya ialah pengamalan nilai kejujuran dengan sentiasa berkomunikasi dengan benar dan tulus dalam perlakuan dapat menjauhi sebarang perselisihan dalam sebuah persahabatan. Dan ingin juga cikgu rangkulkan di sini bahawa persahabatan itu bukanlah sesuatu yang boleh dilakon-lakonkan. Ia lahirnya daripada sebuah keikhlasan, jiwa untuk membina hubungan dengan sahabat yang lain. Murid-murid yang berada dalam talian, juga yang berada di rumah, cikgu sangat harapkan kukuhkanlah persahabatan kita walaupun berbezanya budaya, agama dan bangsa, kita hidup sebagai satu serumpun yang tidak mahu berkonflik kerana kita nak wujudkan sebuah negara yang sejahtera. Konflik persahabatan yang baik sekiranya diselesaikan, maka akan lahirlah generasi-generasi yang memperjuangkan keamanan dan kemakmuran dalam kehidupan. Dan semestinya nilai kejujuran sangat penting dalam sebuah perhubungan persahabatan. Integriti diri itu sebenarnya merangkumi semua perkara. Maka berpeganglah teguh bahawa kekukuhnya sebuah persahabatan akan menyebabkan kukuhnya sebuah negara dan kukuhnya anggota masyarakat yang akhirnya akan lahirkan suasana kehidupan yang harmoni dan sejahtera. Baik. Itulah yang ingin kita belajar pada hari ini, Syafiqah. Terima kasih cikgu atas perkongsian yang diberikan. Saya rasa pentingnya kejujuran, toleransi, kepercayaan dan integriti dalam sebuah persahabatan yang mana boleh mengelakkan konflik dalam persahabatan tersebut. Jadi cikgu, murid-murid kita sangat-sangat hebat cikgu hari ini. Jadi bagaimana dengan prestasi keseluruhan buat murid-murid kita hari ini cikgu? Okey, kepada murid-murid yang dalam talian, cikgu ucapkan tahniah kepada anda semua. Saya tegur tepuk kat sini ya. Tepuk kerana anda semua berjaya mendapat bintang-bintang yang banyak yang menunjukkan bahawa anda memahami apa yang ingin kita pelajari pada hari ini. Dan begitu juga murid-murid yang ada di rumah, pastikan anda terus membuat ulang kaji dan mempelajari perkara ini dengan baik dan apa yang cikgu sampaikan tadi. Dan cikgu sangat gembira dan bahagia kerana cikgu tidak perlu berkonflik kerana murid-murid cikgu telah berjaya menguasai pembelajaran pada hari ini. Okey, seterusnya jangan lupa untuk mendapatkan pembelajaran kita di Pelantar Delima KPM. Baik, itu dia daripada guru kita berkenaan dengan sumber rujukan cikgu Pelantar Delima KPM. Dan tahniah kepada semua murid-murid yang join kami ataupun sertai kami pada hari ini, dan tahniah kepada semua murid-murid juga yang menonton kami sampai ke hujung siaran. Jadi cikgu, terima kasih banyak-banyak atas perkongsian yang diberikan pada hari ini berkenaan dengan konflik persahabatan. Mudah-mudahan sahabat kita sehinggalah ke hujung nyawa kita dan akhirnya mereka dapat mendoakan juga untuk diri kita. Jadi cikgu, terima kasih banyak-banyak. Sama-sama. Terima kasih juga kepada cikgu guru jurubahasa isyarat kita, Cikgu Norasmawati. Terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah kita berjumpa lagi di lain hari. Terima kasih kerana menonton kami hingga ke hujung siaran. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.